Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu, saya mewakili Persatuan Alumni India Universiti Malaya atau lebih dikenali sebagai PAN UM, mengucapkan terima kasih kepada Caria UM kerana memberikan peluang kepada alumni-alumni untuk menyumbang kepada program Alumni UM Helping Hands. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Siva Balan Damodaran, Presiden PAN UM bagi penggal tahun 2020-2022. Saya merupakan bekas graduan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan pada tahun 2003 dan kini bekerja sebagai pegawai tadbir dan diplomatik di Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, PAN UM telah ditubuhkan pada tahun 2009. Objektif utama PAN UM adalah untuk menjadi payung kepada alumni-alumni India di Universiti Malaya untuk terus menyumbang kepada komuniti dan negara. Penekanan kepada program berupa komuniti dan negara merupakan kesinambungan daripada program-program yang telah dilaksanakan semasa alumni menjadi mahasiswa. We continue what we did. Sejak awal penubuhannya, penekanan telah diberikan kepada program-program berbentuk kemasyarakatan yang boleh memberikan impak positif kepada mahasiswa-mahasiswa India Universiti Malaya, ahli-ahli PAN UM dan juga komuniti setempat. So, maksudnya dalam hal ini kita mempunyai 3 stakeholders yang utama, iaitu mahasiswa-mahasiswa India Universiti Malaya, ahli-ahli PAN UM dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Kami percaya program-program ini pada akhirnya akan memanfaatkan negara juga. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli PAN UM yang telah memberikan sokongan dan menyokong aspirasi PAN UM sejak penubuhannya pada tahun 2009. Dalam hal ini, saya ingin memberikan beberapa contoh program yang telah dilaksanakan untuk 3 golongan sasar yang saya sebutkan tadi, iaitu mahasiswa India Universiti Malaya, ahli-ahli PAN UM dan juga komunitas setempat. Okey, dalam hal ini saya mulakan dulu dengan mahasiswa India Universiti Malaya. Penekanan khusus telah diberikan kepada mahasiswa India ini sejak penubuhan PAN UM kerana sebagai bekas mahasiswa kami faham cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa India Universiti Malaya pada sekarang. Okey. Dalam hal ini PAN UM telah memperkenalkan program bantuan pendidikan, iaitu bantuan tunai on-off sebanyak RM500 kepada mahasiswa India Universiti Malaya yang tergolong dalam golongan B40. Dalam hal ini, proses pemilihan mahasiswa yang layak untuk mendapat sumbangan telah dilaksanakan melalui bantuan pengurusan Universiti Malaya. Maksudnya, pengurusan Universiti Malaya telah membantu PAN UM untuk mengenal pasti mahasiswa India Universiti Malaya yang tergolong dalam golongan B40 untuk menerima bantuan sumbangan ini. Suka saya maklumkan bahawa melalui bantuan ini, kami telah berjaya memberikan bantuan tunai ini kepada 30 orang mahasiswa India Universiti Malaya yang tergolong dalam golongan B40 pada tahun 2017 dan 2019, dan kami percaya bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan yang ditanggung oleh ibu bapa mereka yang perlu menghantar duit kepada mahasiswa ini. Kami juga bercadang untuk terus melaksanakan program bantuan tunai ini selepas Universiti Malaya dibuka semula kepada mahasiswa untuk sambung pelajaran mereka. Di samping itu, pada tahun ini juga PAN UM telah memperkenalkan bengkel self-improvement and career advancement kepada mahasiswa India Universiti Malaya. Bengkel ini dikhususkan kepada mahasiswa yang berada pada tahun ketiga dan keempat dalam pengajian mereka. So, dalam hal ini kami telah menyediakan penceramah-penceramah yang terkenal untuk memberikan bimbingan bagaimana mereka perlu menghadapi sesi temuduga, sesi interview, how they want to prepare themselves for interview session, kerana kebanyakan fresh graduate kurang tahu sebenarnya cara-cara untuk menyediakan diri mereka untuk menghadapi sesi temuduga tersebut. So, bengkel ini telah dihadiri oleh lebih kurang 80 orang mahasiswa India Universiti Malaya, dan kami juga bercadang untuk memperkenalkan beberapa siri bengkel kecil, small workshop kepada pelajar-pelajar ini untuk menyiapkan diri mereka menghadapi realiti dunia pekerjaan sebelum mereka menamatkan pengajian mereka. Sekarang saya bergerak pula kepada ahli-ahli PAN UM. Okey, bagi ahli-ahli PAN UM pula, dengan mengambil kira pandemik COVID-19,
PANUiM telah melaksanakan program-program berbentuk kemasyarakatan secara atas talian. Dari bulan Januari 2021 hingga awal September 2021, sebanyak 8 executive talk yang merangkumi pelbagai topik dari digital marketing, imunisasi COVID-19, TVET dan kecergasan telah dilaksanakan. So ini sedikit sebanyak telah memberikan informasi yang mengenai isu-isu yang berlaku di Malaysia. Contohnya COVID-19. So dengan kita PANUiM telah memanggil pegawai-pegawai dari Kementerian Kesihatan untuk memberikan fakta yang tepat kepada ahli-ahli PANUiM mengenai program imunisasi COVID-19. Ini kerana sebelum ini masyarakat telah mendapat banyak maklumat palsu mengenai COVID-19. So dengan adanya pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang sendiri yang menjelaskan mengenai program imunisasi ini, kita percaya bahawa ia dapat membantu merungkaikan kemelutan yang dihadapi oleh mereka berhubung imunisasi COVID-19. Pada masa yang sama, PANUiM juga telah melaksanakan 4 siri kelas kecergasan kepada ahli-ahli PANUiM. Okey, kita telah tetapkan pada satu hari dalam satu minggu, pada hari Rabu 8 hingga 9.30 malam kami telah menyediakan 4 siri kelas latihan kecergasan kepada ahli-ahli PANUiM kerana kami tahu kecergasan adalah penting semasa zaman pandemik COVID-19 ini. PANUiM juga sedar aktiviti kesenian tidak harus dipinggirkan. Justru PANUiM pada tahun ini telah melaksanakan program public speaking bahasa Tamil yang atas talian yang terbuka kepada ahli-ahli PANUiM. So kenapa kita buat program public speaking atas talian ini? Sebab kita percaya ramai alumni India UM mempunyai bakat dalam public speaking. So kita nak mengambil peluang untuk melaksanakan program atas talian ini, untuk memberikan peluang kepada alumni India UM ini untuk menunjukkan bakat mereka, untuk tidak orang kata apa, waste their talent. So dengan ini sedikit sebanyak kita telah memberikan peluang untuk mereka untuk meluahkan bakat mereka. Bagi program kemasyarakatan untuk community club, saya ingin menjemput Encik Padmanathan Alasami untuk memberikan penjelasan mengenai program Nanban dan Sawal yang telah dilaksanakan untuk komuniti setempat. Untuk makluman semua, beliau Encik Padmanathan Alasami merupakan ahli seumur hidup PANUiM, bekas setiausaha PANUiM serta pengarah program Nanban dan Sawal yang telah membangunkan modul-modul dalam kedua-dua program tersebut. Dengan hormatnya, saya mempersilakan Encik Padmanathan Alasami untuk memberikan penjelasan beliau. Sebagai graduan universiti, kita sepatutnya mencurahkan semula apa yang kita telah belajar dan juga pengalaman yang kita ada kepada masyarakat. Jadi salah satu projek utama yang telah Persatuan Alumni India Universiti Melaya telah laksanakan adalah bernama projek Nanban. Okey, projek Nanban ni merupakan satu projek dalam bahasa Tamil. Nanban bermaksud kawan. Okey, kawan. So program Nanban ni merupakan program yang sangat signifikan kepada kami sebab kami akan turun ke kawasan-kawasan miskin ataupun kawasan yang mempunyai ramai penduduk yang kurang berkemampuan untuk mereka mengetahui lebih lanjut tentang peluang dan juga hak mereka sebagai masyarakat Malaysia dan apakah jenis-jenis bantuan, kemudahan dan juga pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi di negara kita. So kami cuba sedaya upaya untuk menerangkan secara lebih terperinci kepada masyarakat di sana apakah program-program yang ada, syarat-syarat kelayakan untuk mereka mendapat program ataupun perkhidmatan berkenaan, dan juga kita memberi sedikit tunjuk ajar untuk bagaimana mengisi borang dan sebagainya. So itu adalah satu program yang sangat penting. Dalam program yang sama biasanya kita akan juga selitkan dengan beberapa program seperti kempen pencegahan jenayah dan sebagainya supaya masyarakat di kawasan berkenaan akan turut mendapat maklumat tambahan terutamanya kepada anak-anak mereka ataupun kepada jiran-jiran mereka yang masih memerlukan tunjuk ajar ke arah yang lebih positif. So itu adalah perkara yang mampu kami laksanakan kepada masyarakat di luar sana, dan program ini sebenarnya telah banyak memberi peluang kepada masyarakat di kawasan
yang berisiko tinggi sebenarnya, kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk yang mempunyai masalah kewangan, kesempitan hidup, masalah keluarga dan sebagainya. Apabila mereka mengetahui secara lebih terperinci apakah usaha dan juga peranan pihak kerajaan, sudah pastinya mereka akan cuba dapatkan perkhidmatan itu dengan sebaik mungkin. So, itu adalah harapan kami, dan sebagai alumni Universiti Malaya, kami bangga dengan persatuan alumni India Universiti Malaya yang mampu melaksanakan program itu. Program yang kedua dinamakan sebagai Sawal. Sawal ni dalam bahasa Melayunya adalah cabaran. Okey, cabaran ini merupakan satu lagi program yang sangat menyentuh hati kami sebenarnya. Setiap tahun kami sentiasa akan menantikan pelaksanaan program ini, kerana program ini secara langsung memberi peluang kepada kami untuk berdamping, berjumpa dan juga memberi tunjuk ajar kepada murid-murid lepasan UPSR. Okey, walaupun sekarang ni peperiksaan ataupun ujian UPSR sudah tidak ada lagi secara rasmi, tetapi pada ketika itu sejak tahun 2012 lagi kami telah berusaha sedaya upaya untuk pergi ke beberapa sekolah di Semenanjung Malaysia, dari utara sampai ke selatan, agar pelajar-pelajar sekolah Tamil terutamanya yang masih tidak begitu mahir berbahasa Melayu ataupun tidak begitu mahir untuk mengetahui apakah cabaran yang mereka akan hadapi di tingkatan 1 apabila mereka melangkah ke sekolah menengah, dan apakah peluang-peluang yang ada kepada mereka di sekolah menengah dan sebagainya. Semua itu kami akan cuba jelaskan kepada mereka secara lebih terperinci. So, ini merupakan satu program yang sangat penting kepada kami sebab dapat memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada adik-adik di luar sana supaya mereka dapat mengetahui serba sedikit kaedah dan juga cara untuk mereka meningkatkan diri mereka dan potensi mereka. Sebab kita sedia maklum, pelajar-pelajar di kawasan luar bandar terutamanya, pendedahan mereka sangat terhad. Jadi mereka perlukan satu tunjuk ajar yang lebih baik daripada mereka yang mempunyai pengalaman dan sebagainya. Sebagai graduan Universiti Malaya, kami cuba sedaya upaya untuk menggunakan pengalaman dan juga segala kemahiran yang kami ada untuk memberi tunjuk ajar kepada adik-adik yang telah melepasi UPSR yang akan melangkah pergi ke tingkatan 1. Jadi itu juga merupakan satu program yang sangat penting. Program Sawal telah banyak membantu. Saya rasa kami dari pasukan Persatuan Alumni India Universiti Malaya, sekurang-kurangnya kami telah dalam jangka masa 10 tahun ni ataupun hampir 9 tahun kami telah mungkin menjangkaui hampir 2,000 murid di seluruh Malaysia, terutamanya di Semenanjung Malaysia dari utara sampai ke selatan. Jadi kami pada masa yang sama mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan dorongan yang telah diberi oleh pelbagai pihak untuk kami menjayakan program ini. Barisan Kepimpinan PANUYAM sesi 2020, sesi 2022 adalah sentiasa komited untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan kepada semua pemegang taruh yang berkaitan. We serve with pride for our community and nation. Kami berasa gembira apabila perkhidmatan komuniti kami boleh memberikan impak positif kepada mereka. Secara dasarnya, program-program komuniti PM mendapat sambutan yang menggalakkan dari semua pihak, termasuk golongan muda. Dalam hal ini, penglibatan golongan muda perlu dilaksanakan lebih awal bagi membolehkan mereka meneruskan kesinambungan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pandemik COVID-19 ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menangguhkan atau menghentikan perjalanan program-program yang telah dilancang. Pelbagai program akan kami laksanakan sebelum tempoh kepimpinan kami berakhir. Barisan Kepimpinan PANUYAM sentiasa komited selaras dengan moto PANUYAM, iaitu Commit, Collaborate and Transform. Kami sentiasa mencari jalan kreatif untuk menyumbang kepada kemakmuran komuniti dan negara. Kami berasa gembira dan bangga kerana dapat memberikan services yang terbaik kepada semua pihak berkaitan tanpa mengira keadaan dan masa. Di kesempatan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Caria UM yang memberikan peluang kepada PANUYAM untuk menyumbang kepada program ini. Sekian, terima kasih.